penemuan utama kajian ini ya, keluarga pinggiran adalah ini. Kalau saya boleh rumuskan adalah ini. Mereka masih belum pulih keadaan ekonomi mereka, keadaan emosi mereka berbanding sebelum krisis ini berlaku. Kalau kita dengar, oh sekarang sudah recover, kita sekarang keadaan lebih baik, data tidak menunjukkan perkara sedemikian. Malah tanpa bantuan kerajaan, mereka adalah terpaling belakang. Mereka, ataupun kalau saya nak cakap sekali lagi, mereka masih belum pulih. Makcik Kiah masih belum pulih. Kenapa saya cakap mereka masih belum pulih? Kita tengok beberapa benda. Satu, ekonomi boleh naik. GDP KDNK boleh naik, tapi adakah mereka ini mendapat pekerjaan? Kita nampak kadar pengangguran di kalangan isi rumah yang kita survey itu bukannya jatuh tapi meningkat berbanding dengan sebelum krisis. Nombor satu. Malah naik 2.5 kali ganda sebelum krisis. Yang dah meningkat ni lebih teruk peningkatan kepada orang ibu tunggal, kalau macam Makcik Kiah tu, dan juga kepada orang AQ. Kadar pengangguran yang makin tinggi. Tapi yang merisaukan, anak-anak mereka yang sudah tidak bersekolah lagi, anak-anak dewasa, lebih kurang 37-38% tidak bekerja. Jadi mereka masih belum pulih. Bila tengok pekerjaan yang tak ada kerja, ramai. Yang ada kerja pun, pendapatan mereka tanpa bantuan kerajaan, pendapatan mereka sebenarnya berkurangan, tidak bertambah. Kerana adanya bantuan kerajaan, pendapatan mereka naik sikit. Malah secara purata bantuan kerajaan merangkumi lebih kurang 10-11% daripada pendapatan. Kalau orang wanita lebih 1/5, kalau OKU 1/3. Jadi bantuan kerajaan membantu. Tanpa bantuan kerajaan, pendapatan mereka rendah. Jadi yang tak ada kerja makin tinggi, yang ada pendapatan tanpa bantuan kerajaan sebenarnya makin rendah. Dan ini kita tengok dari segi satu kata kemiskinan ini naik turun. Kalau kita kata recover, kemiskinan patut turun. Tapi berbanding dengan krisis sebelum ini, kemiskinan sebenarnya naik sedikit marginal. Jadi daripada segi ekonomi, kajian ini menunjukkan walaupun dah lebih setahun bantuan diberikan, mereka ini masih belum pulih. Itu pertama, kita kena ingat. Kedua, kesannya bukan hanya kepada isi rumah. Bukan kepada kepala isi rumah, ketua isi rumah. Kesannya juga kepada kanak-kanak. Bila sekolah tak buka, banyak. Dan yang kepada kanak-kanak ni, yang paling teruk adalah tekanan stres. Ini kita tidak lihat sebelum ni. Banyak kanak-kanak stres. Dan yang lebih merunsingkan, kanak-kanak sudah hilang minat belajar. 6 daripada 10 mak bapak dia kata, budak-budak ni dah tak mau minat belajar. Dan kesan emosi ini bukan hanya kepada kanak-kanak. Mak bapak pun emosi. Banyak yang stres. Lebih kurang 1/5 kata, kami stres. Dan when kita tanya, adakah kakak, abang perlukan bantuan? Kata, yes. Kali ini 8/10 kata, we need help. We do not know how to manage it anymore. Dah takat ni dah settle. So ada kesan ekonomi yang belum pulih, ada kesan baru mental stress, bukan hanya kepada mak bapak tetapi yang lebih merisaukan adalah kepada anak-anak yang sudah tidak minat belajar. So daripada segi ekonomi dan daripada segi stres ni. Jadi apa yang boleh itu daripada segi purata, dua ini yang kita lihat. Kita ingat lepas MCO dah relax, kita akan jadi lebih baik. Ini tidak berlaku. Walaupun kita harus adil, lepas MCO kedua tu, kita nampak ada peningkatan perubahan yang lebih baik. Tetapi kalau kita compare dengan sebelum krisis, mereka masih belum pulih. Tak, lebih kurang 1%. Lah ni dengan PKP, you tak boleh pun kerja lebih. Pasal tak ada pekerjaan. Macam mana nak kerja lebih? Tidak ada pekerjaan. Terutamanya ataupun tidak ada pelanggan, orang tak boleh mai, terutama sekarang mereka yang bekerja sendiri. Kajian ini menunjukkan bila kami interview dia kata banyak peluang pekerjaan adalah amat terhad. Sebab itu tadi yang saya cakap, kadar pengangguran dia tinggi. Tapi bukan semua benda buruk kita tengok daripada kajian ni. Kajian ni saya suka kerana ia telah mematikan beberapa persepsi negatif yang kita selalu ada terhadap orang susah. Contohnya mereka ni malas, tak mau bekerja. Masa kita buat kajian nombor 1 tu, tahun lepas, MCO yang pertama, kita kata sebelum MCO dengan sekarang, berapa jam bekerja? Mereka bekerja lebih masa daripada secara purata rakyat Malaysia.
Maksudnya mereka bekerja lebih keras sebelum krisis. Masa krisis pun mereka bukan duduk nganga. Kita tahu yang mana yang lain kerja, dia cuba buat bisnes. Bila berniaga depan tak boleh, kata tak boleh berniaga dekat tepi jalan ke, tak boleh depan surau ke, dia buat berniaga kat rumah. So dia kreatif, try to earn income. Betul kita duk ingat, tak boleh bagi cash pasal depa ni tak reti jaga duit. Tak betul. Kita ikut mereka ni dah selama setahun. Banyak bantuan dapat. Makcik pakai duit ni pakai untuk apa? Selalunya dua benda dia pakai, Wan. Dia pakai untuk beli barang dapur dengan dia pakai untuk pendidikan anak-anak. Tidak ada abuse bantuan yang diberikan. Tapi kita bagi banyak, bukan kita hanya bagi cash. Bila kita bagi, kadang-kadang kita bagi beras. Banyak. Ada satu makcik, saya suka kata ni. Makcik itu dapat 80 kg beras. Kita rasa orang miskin ni tak reti guna duit. Ini tak betul. Mereka lebih pandai menguruskan wang daripada banyak orang kita. Banyak syarikat besar-besar Malaysia, krisis 2 bulan dah bankrupt, minta bantuan kerajaan. Mereka ini tidak. Golongan ini tahu menjaga wang begitu optimal. Dan nombor 3, is a very caring society. Bila buat kajian, banyak yang mengeluh tidak boleh memberi anak-anak bantuan kepada anak bila nak belajar online. So siapa mai tolong? Jiran mai tolong. Anak jiran datang tolong. Bila nak pergi keluar beli barang, dia berkumpul. Hari ni makcik Kia pergi beli, besok makcik Mak Limah pergi beli. So they take turn. Social cohesion is very strong. It's a very caring society. So dia kill banyak negative perception that we have towards the poor. Pertama, dalam kajian kami tanya, apakah bantuan yang diperlukan sekarang? Adakah bantuan tunai, adakah bantuan rental, sewa rumah, moratorium, loan semua? Benda pertama yang mereka kata perlukan bantuan tunai. Bukan kerana dah terdesak. 6/10 kata kami tidak cukup pendapatan untuk menyara keluarga. Sudah tertekan sekarang. Jadi mereka perlukan bantuan tunai daripada kerajaan. So bila kami tanya bantuan tunai ni siapa patut dapat? Jawapan yang diberikan, beri kepada mereka yang lebih susah yang berbanding daripada mereka. Siapa yang patut dapat? Dia kata bagi golongan OKU, golongan ibu tunggal, golongan orang tua bersekolah. Bagi kat mereka ni dulu. Jadi bantuan tunai adalah penting. Itu nombor 1. Kedua, kepada mereka yang bekerja sendiri, makcik Kia, bantuan geran harus diberikan. Ketika ini kita ada bantuan geran 3.0. Geran 3.0 bukan maksud kali ketiga dia dapat. Ia hanya diberikan kepada mereka yang belum mendapat. Dan ramai tak dapat sebab apa? Sebab you kena pergi register dengan pihak berkuasa. Ramai tak register dengan pihak berkuasa. Macam makcik Kia nak register. Jadi kepada keluarga, bagi cash. Kepada yang bekerja sendiri, bagi bantuan geran khas prihatin. Dan pada masa yang sama, mereka ini harus dilindungi. Makcik Kia, kalau dia hilang kerja, dia tak dapat apa. Jadi yang kita boleh buat, kita lindungi mereka. Jadi mereka yang bekerja, tak kira informal ke, formal ke, sendiri ke, bekerja dengan orang, harus contribute kepada EPF dan SOCSO. Bantuan yang harus diberikan adalah bantuan tunai. Kerana mereka tahu wang tunai ini digunakan untuk apa. Kalau kita nak tolong anak-anak, pertama kita harus tolong ibu bapa. Kalau ibu bapa okey, anak-anak akan okey. Sekarang ibu bapa tertekan, mereka stres, tak cukup duit. Tak cukup duit untuk apa? Untuk menyara keluarga, tak cukup duit untuk pendidikan. Dan kalau kita bagi bantuan tunai, bukan one off, kita kena bagi secara berterusan. Bulan dan bulan. Macam Singapura, banyak negara bagi secara berkala. Kita boleh berikan dan mampu berikan dan harus berikan kepada mereka. Ini bukan hanya baik untuk keluarga, baik untuk anak-anak dan juga baik untuk ekonomi. Kerana mereka bila dapat duit, mereka berbelanja. Berbelanja ni bagus untuk kedai kat bawah tu, makcik Kia kat bawah tu, untuk menjana pendapatan. Adakah insiden ini membantu? Pertama ni, kita kena ingat dan kita harus jelas. iSinar Lestari bukanlah satu bentuk bantuan. Dia bukan bantuan. iSinar Lestari adalah duit rakyat, duit makcik Kia. Ini bukan bantuan kerajaan, ini duit mereka sendiri. Kalau pakai duit caruman untuk bantu diri sendiri, ini bukan bantuan kerajaan. Jangan kita salah anggap. Ini penting. Kita bantu duit kita sendiri. Polisi ini bagi saya adalah polisi yang terburuk pernah dilakukan. Ini mungkin dilihat keras.
Tapi saya bercakap ini kerana ini adalah polisi yang terburuk pernah dilakukan dalam sejarah negara kita. Ini wang masa hadapan. Kenapa kita suruh orang yang miskin, yang hanya tinggal wang sedikit untuk keluarkan sekarang? Patutnya kerajaan yang bagi. Bukan suruh rakyat yang dah susah keluarkan wang. Kita tahu orang kata, oh hang boleh lah. Mungkin hang ada duit lebih sikit kot dalam tu. Ini bukan itu. Ini adalah tanggungjawab kerajaan. Duit, kita tahu orang tua, rakyat Malaysia secara purata tidak cukup duit bila bersara. Yang sikit tu pun kita suruh keluar. Ini tidak ada kepada rakyat. Kerajaan harus memberi bantuan. Kerajaan boleh macam tadi cakap dan harus. Kalau kita punya polisi keluarkan air sinar, air lestari untuk memberi bantuan kepada orang susah, ini pun silap. Kita ada 15 juta pekerja yang bekerja, 15 juta. Yang carum tiap-tiap bulan secara konsisten 5 juta. 1/3 tak ada. Yang tak mencarum ni adalah orang susah. Mereka ada sikit. Jadi kalau strategi kita membantu orang yang susah, air lestari tak membantu. Bukan mereka tidak ada wang yang cukup. Jadi kalau nak membantu, kerajaan memberi bantuan tunai. Bukan dengan menyuruh mengeluarkan simpanan untuk hari tua. No, ada kajian ni selalu kami terangkan. Ia adalah kajian mengenai penduduk yang tinggal di flat kos rendah di Kuala Lumpur. Di seluruh isi rumah di flat kos rendah lebih kurang 25,000 keluarga. So kita dapat 500. So itu sampel kita. Ia adalah representatif untuk yang tinggal di flat kos rendah di Kuala Lumpur. Bukan untuk seluruh negara. Ia tidak menggambarkan keadaan golongan rentan di seluruh pelosok negara. Kalau kita ambil di setengah tempat, lagi teruk. Kita tengok di Sabah sebelumnya. Di Kuala Lumpur, kadar kemiskinan, basically kalau ikut statistik dah tak ada dah. Di Sabah, kadar kemiskinan 1/5 sudah miskin. 20% absolute poverty, 1/5 miskin. 8 daripada 10 daerah di Malaysia yang miskin adalah di Sabah. Kalau kita tengok di Pitas, 50% hidup dalam paras kemiskinan. Ini sebelum COVID. Kalau campur COVID, lagi susah. Sebelum pandemik, mereka sudah susah. Kalau ada COVID, lagilah susah. Ini walaupun kajian ini menunjukkan di Kuala Lumpur pun tidak recover. Kenapa kami pilih Kuala Lumpur? Kuala Lumpur ini ibu kota. Peluang ekonomi yang meluas. Kalau di Kuala Lumpur pun tidak recover, apatah lagi di negeri-negeri yang tidak ada persekitaran ekonomi yang rancak. Ini yang kami ingin sampaikan. Pendapatan mereka naik sedikit kerana adanya bantuan kerajaan. Tanpa bantuan kerajaan, pendapatan mereka sebenarnya lebih kurang jatuh 5%. Kalau kita tengok golongan OKU, golongan wanita, pendapatan mereka dah recover sikit. Pendapatan mereka rendah, 1,200. Saya purata, golongan OKU dengan golongan ibu tunggal ni 1,200 hingga 1,300. Tidak begitu rendah, lebih kurang paras minimum wage. Secara perbandingan di Kuala Lumpur, seorang itu memerlukan lebih kurang 2,500 sebulan untuk tinggal secara bukan mewah, hanya selesa, cukup makan, boleh menapah di Kuala Lumpur. Mereka ini rendah. Apakah yang mendorong kepada peningkatan ni? Macam tadi cakap, bantuan kerajaan. Bantuan kerajaan menyumbang lebih kurang 11% daripada jumlah pendapatan purata mereka. Terutamanya kepada golongan ibu tunggal dan kepada OKU. Walaupun bantuan kerajaan ini membantu, tetapi ia tidak cukup kerana kebanyakan dia adalah one-off. Last year, MCO 1, PKP 1, kerajaan beri bantuan banyak. Secara langsung, tidak langsung. Satu, kita bagi bantuan BPN. Sekarang ni tidak ada BPN. Dulu kerajaan bagi bantuan, bukan bantuan, loan moratorium. Tidak ada loan moratorium. Kepada majikan, dia bagi bantuan subsidi upah. Tidak ada subsidi upah. Kepada makcik Kia dapat bantuan grant kas. Sekarang tidak bantuan kas. Jadi untuk masa hadapan amatlah membimbangkan, mereka yang susah akan jadi lebih susah. Kalau nak kata tak ada duit, ini tidak betul. Paling senang banyak menteri gaji 50,000, potong saja, bagi lebih baik kepada makcik Kia daripada bagi mereka yang tidak berfungsi. Untuk menyelesaikan isu ekonomi rakyat ni, indikator kita haruslah lebih menjurus kepada rakyat. Kita jangan selalu tengok, kita kata, kita boleh dengar. Kerana ini efek policy intervention kita. Ekonomi sekarang dalam proses recovery, R6R ke whatever 7R ke, sekarang recovery. Sebab apa recovery? Oh, GDP dah kurang sikit. Dulu GDP dia jatuh 17,
ni jatuh 1%. Ini tak betul. Untuk golongan susah kita tengok pendapatan mereka bagus tak bagus. Ada kerja tak ada kerja, gaji naik tak ada naik. Jadi indikator kita harus lain, bukan secara makro, lebih kepada mikro yang membantu kepada orang susah. Kalau kita menipu diri sendiri, kata ekonomi kita baik, rakyat yang sengsara. Kalau kita tidak mahu membantu, kalau kita kata oh hutang dah tinggi, tapi kita boleh bagi hutang untuk buat LRT, boleh hutang. Rakyat nak makan, tak mahu hutang. Kerajaan mampu berhutang lebih sikit supaya rakyat hidup lebih sempurna, dan ini adalah baik untuk ekonomi. Saya selalu cakap, duit yang diberi kepada orang susah adalah baik untuk ekonomi kerana mereka berbelanja. Pembelanjaan ni dapat turun, kalau kat flat turun beli berniaga kedai bawah ni dapat untung, boleh dapat menggaji orang, boleh bayar cukai. Jadi cara kita melihat perkembangan ekonomi haruslah lebih menjurus kepada rakyat, bukan untuk syok sendiri semata-mata. Ini adalah tidak adil dan menipu diri sendiri.